English Computer. So apa-apa yang live kali ni semua boleh tengok kat YouTube lah. Saya upload kat YouTube. Apa orang nak tengok lepas ni tengok kat YouTube MBB no. Jangan lupa like dengan subscribe. Tahu? Bagilah duit kat kami sikit. Apa pasang je lepas tu pergi ulang-ulang. Okay. Okay, baik. So apa dia benda lah? Bubur. Moi. Bubur. Kalau Kedah dia panggil moi. Okay. Dia nasi dengan nasi air lah. Kalau Kelantan panggil kan. Nasi air. Untuk orang yang baru macam baru duduk MBB, benda ni saya tak galakkan makan banyak sangat. Dia reason dia senang saja. Sebab bab ni. Kita makan dengan liquid sekali yang agak banyak. Sebab apa? Sebab untuk perut macam tu kan. Perut kan. Shit. Asid perut mana boleh colour ni? Kita buka hijau lah. Hijau. Okay, let's say ni kita punya asid perut. Okay. So kita tambah satu benda, kita tambah banyak satu benda yang ada banyak air lah. So air masuk banyak lah sedang kata. Dia lebih kurang macam jadi makan bersulam jugalah cerita dia ni. Okay. So yang ni perubatan ini dia akan mencairkan. So perubatan ni kita buka lain lah. Bah. Baik regular betul bau atau buruk. Buruk. Yang kan anu sih ya, baik sudah buruk juga. Untuk yang begitu random labu bagai buruk. Okay. Perubatan ni akan mencairkan kepekatan asid gastric juice kita. Gastric juice. Maksudnya kita punya kalau bahasa nak simple tak mau bagi orang boleh kata asid perut lah. Tapi term yang paling betul dia adalah mencairkan kepekatan asid gastric juice kita. So bila pH dia, so kita kata, so bila pH dia tinggi, pH ni lagi tinggi pH dia lagi nak alkaline. Okay, so pH tinggi, kita punya LES hak ni LES kita hak ni. Kita buat LES kita yang ni. Lower aspirated sphincter kita automatic akan relax. LES akan relax. Dia akan rosak ke bukan apa kan dia akan relax. LES akan relax kalau dia satu kita punya berlaku orang kata pressure gas dekat perut. Gas dekat perut. Pressure gas ni pressure angin lah. Satu kalau acidity kurang. Acidity gastric juice kurang. So kita punya LES akan relax. Bila dia relax sahaja, tambah dengan pressure gas yang sedia ada dalam kita punya perut tu, dia mudah nak reflux naik ke atas lah. Dia mudah nak reflux naik ke atas ke sini. So saya padam sat. Saya so kita punya acidity tu dia mudah nak naik ke atas. Mudah reflux lah. Itu sajalah ceritanya lah. Sebab apa kalau MBB ni untuk yang baru-baru tu tak digalakkan makan bubur. Kita galakkan makan benda yang macam makan nasi. Makan nasi apa sama belacan nak makan-makan lah. Itu saja. Kenapa tuan maaf? Okey, sebab kita punya najis tu tak apa nak betul najis tu agak orang kata macam nak kering, tak kering sangat. Ataupun dia punya kepekatan, dia punya
dia punya pH tu tak apa betul. Selalu kalau macam orang cirit pun jadi juga. Ataupun najis tu kering pun jadi juga. Macam-macam sebab. So kita tak payah fikir sangat bab tu. Kalau perut barang ni confirm benda tu jadi. Tuan Faizan. Tuan, selalu kalau lepas makan je terus sendawa. Maknanya LS relax juga ke? Normal ke macam tu? Okey Tuan Joe X. Ya betul lah, normal lah. Lepas makan kita terus sendawa. Sebab apa? Sebab gas tu memang sedia ada dah dekat kita punya perut, cuma tak boleh nak lepas. So bila kita makan sahaja, kita meningkatkan pressure lagi dekat kita punya perut, LS kita lagi relax, kita minum air lagi dia relax, so mudah lagi nak sedawa. Macam itulah contohnya Tuan Jo. Okey, baik. Kalau ada soalan silakan tanya soalan. Hari ini kita Tuan Razman kita ada untuk berkenaan fitness pun boleh silakan tanya. Silakan tanya. Tuan Nasron, kalau ada silakan soalan. Ini mula nak start nak panggil orang. Kita panggil Kak Anis lah. Kak Anis, macam mana Kak Anis? Sihat Kak Anis? Kak Anis tak ada pula. Kalau soalan silakan. Tuan, melayang makin kurang, SIBO makin kurang ke? Boleh terangkan proses penyembuhan? Okey, baik. Untuk vertigo lah, vertigo lah. Cik Fat, vertigo. Vertigo ni dia macam ni. Untuk melayang, lepas tu memusing. Okey. Apa lagi? Kuning, memusing. Asal naik lift. Apa-apa sajalah yang mengganggu kita punya balancing ni. Kita katakan vertigo lah, no. Okey, baik. Pening melayang makin kurang. Okey, baik, kita tengok juga apa yang disebab vertigo ni selalunya dia ada 2-3 jugalah, no. Satu, dia kacau kita punya eustachian tube akibat reflux. Eustachian tube akibat reflux. Ini dipanggil sebagai alternobaric vertigo. Alternobaric vertigo, iaitu vertigo akibat perbezaan tekanan pressure, tekanan udara lah senang kata. Ni sebab reflux lah selalu jadi. So apa yang selalu nak rasa, dia nak rasa antara simptom dia nak rasa berdesing, betul rasa kedap telinga, rasa telinga rasa macam panas, telinga rasa macam ada air. Ini sebab apa? Reflux lah, sebab reflux lah. So dia akan kacau kita punya bahagian tengah telinga kita. Dia akan efek kita punya salus paru bulat untuk balancing. Salus paru bulat untuk balancing. So boleh pilihlah salah satu daripada benda ni akan menyebabkan vertigo lah. So cara nak selesaikan benda ni macam biasa, target SIBO dulu. Selesaikan SIBO, kurangkan gas. So dia tak adalah reflux kan? Tak ada reflux. Sama juga tak adalah vertigo untuk alternobaric vertigo ni. Macam tu. So kalau untuk satu lagi sebab histamine intolerance. Kalau histamine intolerance yang cause kita punya SIBO ni, dia tak ada benda ni.
dia tak ada ini. Dia tak ada desing, dia tak ada kedak, dia tak ni, dia tiba-tiba saja pening. Tiba-tiba saja pening. Yang ni sebab dia dilate kita punya kita punya salus paruh bulat juga, efek dia. Apa-apa pun dia main salus paruh bulat tak, sebab histamin ni dia vasodilator lah sifat dia. Vasodilator ni bermaksud dia mengembang dan melembutkan kita punya salur darah. Baguslah histamin ni. So benda ni selalu jadi kalau orang tu makan benda macam ini untuk orang yang sihat tak ada masalah perut pun jadi juga tau. Kalau dia macam terlampau makan banyak sangat benda fermented, benda yang masuk melalui proses penampaian. Fermented food. Contoh dia makan banyak sangat budu ke, belacan. Dia kenalah benda ni. So kalau ini dia punya solution dia adalah okey, kita tahu masalah histamine intolerance. Histamine intolerance. Nak solve dia adalah kita kena tingkatkan kita punya penghasilan diamine oxidase, diamine oxidase. So nak selesai nak tingkatkan diamine oxidase, satu workout lah. Workout plus MBB lah. Plus MBB pun semua. Asal saya tak promote produk pula. Oh gila pula. So dia hafal dulu. Hafal MBB. Dah okay 60%. Start workout. Jangan lupa untuk ambil APD dengan microbal. Everyday microbal. Yang ni untuk kita tambah kita punya DO. Tapi kena workout lah. Jangan lupa lah. Kalau macam hafal saja dia tak cukup tau untuk kita nak fully recover. Kita tak boleh cerita cukup nak fully recover. Dia kena tambah workout, dia kena tambah APD. Baru kita yang diamine. Sebab diamine oxidase ni dia selari dengan kita punya stamina. Ni satu histamine intolerance. Insertion tube. Histamine intolerance. Ataupun kalau jadi macam histamine intolerance ni nak kurangkan dia punya ni lagi senang lah. Telan beta cert lah. Beta histine. Family beta histine. Dia hilang. Tapi kalau berdesing, telan lah beta histine ni 3 lori pun dia takkan hilang. Pening tu. Okay, baik. So, untuk satu lagi vertigo ni akibat dia ada dekat salur paruh bulat. Ini orang panggil apa vertigo tu? Lupa dah. Dia macam ada kristal dekat yang telinga tu untuk balancing juga. Kalau dia jatuh, dia jadi dia tapi jarang lah jadi, kecuali kena hempuk kepala jadi ya. So kita tak payah cerita lah bab tu. Okey. Okey, baik. Bapak dia? Tak datang. Oh, Rizal sebagainya mana ada bawa? Ada di WhatsApp kat saya. Johan. Okey, baik. So kalau satu saya baru minum malam tadi, saya ambil separuh dulu. Alhamdulillah pagi ni saya buang air besar 2 kali, boleh rasa selesa. Okey, baik Tuan Nasrun, kalau apa-apa problem bagi tahulah noh, sebab kita kena address by symptom lah. Kalau rasa tak okey kat sini, kita ubah kat sini. Kalau tak okey kat sini, kita ubah kat sini. Tak okey kat sini, buat ikut ini. Okey, dah okey, kita improve lagi lah. Macam tu cara dia. Reflux ni boleh ganggu ke nafas ke tuan? Oh, of course. Sebab apa dia boleh ganggu kita punya nafas? Sebab macam ni, mudah saja. Kita punya, kita lukis, saya lukis untuk kita punya perut lah. Reflux ganggu perut tak? Okay, so ini perut kita. Saya lukis simple saja. So let's say kata ni kat kita punya diafragma. So saya lukis kat sini kita punya paru. Selamat. So dia naik lagi. Dia punya asas. Dia dekat sini dia branching ni, dia ada branching lebih kurang macam tu lah, buat bagi faham noh. Macam tu lah branch dia. Okey, baik.
So bila kita reflux saja dekat sini, dia akan naik kita punya ni dah. Ni gas ni. Gas reflux ni dia akan naik zup 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 dan kita akan sedut balik reflux gas tu masuk kita punya bau-bau. Ini jadi satu problem dipanggil bronchospasm. Bronchospasm bermaksud kita punya bronchial tu dia tutup. Dia tutup untuk tak mau bagi masuk lagi gas asid tu dalam kita punya bau-bau. Sebab kita macam biasalah. Kita makan ke apa semua satu share satu jalan. Cuma dia ada satu flap tu lah, buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Itu je. So memang boleh ganggu nafas lah. Dia akan bagi hidung kita beringus. Dia kalau lama-lama dia boleh jadi sinus, dia boleh jadi kestung. Sebab tu juga dia boleh sumbat kita punya tube eustachian belakang kita punya hidung ni, bagi kita jadi vertigo. Macam itulah ceritanya. Main futsal takut lah Tuan Camdan nak buat. Okey. Untuk Tuan Hakim takut dia sebab apa tu? Bagi tahu kita ada Tuan Razman kita. Tuan Razman kita hilang pula dah. Tak apalah, cerita dulu Tuan Hakim macam mana, apa yang menyebabkan ketakutan sangat tu untuk nak main futsal tu? Ni Tuan Razman ni dia ada takut nak main, takut nak all out. Tuan Hakim kita takut nak all out main futsal ni. Macam mana, apa nasihat kita boleh bagi? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, main futsal takut-takut lah Tuan. Macam mana? Okey. Dia betul, kalau bab futsal ni, dia adalah satu sukan yang high impact, yang high intensity tau. Sebab saya pun dulu kaki besar agak sama-sama college dulu kan. Memang kau lah kalau main futsal, lagi-lagi main dengan member ataupun main tournament lah. Memang bersungguh-sungguh lah main tu kan. Waktu tu zaman remaja lagi orang cakap tak kisahlah sangat bab heart rate, lepas tu pun kita sihat lagi kan. Cuma je macam sebelum ni kalau ada klien WhatsApp saya sebelum dia nak main bola, ada seorang klien saya tak ingat nama dia akan WhatsApp saya, Tuan saya nak main bola ni, saya nak main futsal ni kan. So minta pendapat sebelum nak main futsal tu. Sebab tu saya cakap selalu sebenarnya kalau boleh monitorlah hari juga semasa bermain futsal tu. Sebab kadang-kadang kita tak perasan tau. Bila kita main futsal kita ikut tempo lawan tu ataupun kita ikut tempo kawan kita tak ikut diri kita sendiri. Sebab contoh main futsal 5 orang. Kita ni maksudnya contoh kesihatan kita tak apa cantik lagi. Fitness kita tak cukup. Kan? Kalau kita main sukan yang kita seorang-seorang main contoh berjogging, kita boleh kontrol. Tapi bila bermain dengan kawan-kawan, dah main satu tim, lawan bersungguh-sungguh, takkan kita nak main relax-relax, memang pahala keluar court dah kan. So, tapi saya nasihatkan kalau boleh monitorlah juga hari tu. Monitorlah juga hari tu supaya tidak melebih-lebih sangat dari segi maksimum hari yang sepatutnya kita punyalah dalam keadaan selamat. Sebab macam Tuan yang tanya tadi, siapa tu? Tuan Hakim. Tuan Hakim kan. Saya tak tahu condition Tuan Hakim setakat hari ni macam mana, maksudnya kuat kembung lagi ke, kuat melayang ke kan. Lepas tu background Tuan Hakim dah memang memang biasa duk main futsal ke, ataupun tiba-tiba 4-5 bulan tak main, tiba-tiba member call ajak main ke. Itu saya tak pasti. Cuma nasihat saya itulah, at least kena monitor hari juga semasa main tu. Kalau tengok hari terlalu tinggi sangat, minta sub lah dengan member. Nak main futsal ni okey lah, tapi tengok condition badan kita waktu tu lah. Dia orang kata kena bina fitness lah, kena bina fitness balik. Bina balik fitness, so slow. Jangan Tuan Hakim mula dengan slow run dulu. Jangan terus main futsal takut nafas tak cukup. Dia kalau nafas tak cukup tu takut, dia bukan nak ada apa pun, selalunya sebab angin lah. Sebab bila kita stres, kalau macam perut tak open, ni kita lukis sikit lah. Kita bagi semua orang punya masa kali ni, orang kata ada hasil. Ya, sebab dia excited pun. Satu je. Tapi memang main futsal ni memang betul lah. Memang excited dia tu lebih lah. Memang memang all out. Kita akan tengok kawan. Jadi kita akan follow cara kawan. Kita akan follow kawan. Ya, lepas tu kita akan penat. Bila penat tu masalahnya kita mengah dan kita tak boleh nak berlari lagi.
Okey, baik. Uish, macam tough pula badan workout 2-3 hari ya. Tak lama lagi kena pakai singlet juga. Okey, baik. Memang 7 kilo, 10 kilo. 6 kilo hari ni tak 7 kilo tak lepas lah. Rasa macam lambat sangat tadi. Lambat sangat. Duk buat 6 kilo. Ui, sejam lebih dah lari ni. Oh, dah lebih dapat Apple Watch bagi ni. Bagi medal. Oh, banggalah. Aku tak payah buat dah. Tak payah buat dah. Itu Apple Watch ni. Dapat medal. InsyaAllah kalau MVP Go boleh buat. Tak apalah, nantilah kita buat yang tu. Okey, baik. Okey, untuk tuan Hakim, problem dia, okey, bukan problem pun, benda normal lah, benda normal. Cuma kalau macam ada SIBO ni problem sikit lah. SIBO ni angin lah, angin gas. Problem dia adalah bila angin gas ni, kita tahu kita punya microbiome tak balance lah. Kita punya bakteri usus tak balance. Microbiome kita tak sync. Which is orang panggil dysbiosis lah. Dysbiosis. Jadi, tak apa belajar jugalah term 2 3 4 benda term bagi pening ni kan. Supaya nanti pergi dengan doktor boleh kita cakap pandai sikit kan. Dysbiosis. Bila ada masalah ni saja, dia akan ganggu sebab kita akan hilang certain strain tau. Hilang certain strain bakteria usus kecil. Hilang certain strain bakteria usus kecil. Bakteria usus kecil. Yang mana tugas dia adalah untuk hasilkan enzim DAO, diamine oxidase. So kalau dia hilang enzim diamine oxidase ni macam TikTok semalam saya buat tu, kerja dia adalah untuk uraikan histamin. Okey. DAO kerja dia untuk urai histamin. Dia yang paling banyak dekat kita punya usus lah. Okey, saya orang tanya kat mana pula enzim DAO ni ada. Dan dekat kita punya lymph thymus kita dekat dada kita ni satu thymus. Dekat kita punya kidney, buah pinggang kita pun hasilkan juga. Dekat mana lagi? Dekat liver kot pun hasilkan juga. Kalau tak salah saya, kalau salah tak apalah. Tapi yang paling major dekat kita punya usus lah. Paling major dekat kita punya usus. So kalau usus kita kacau saja, dia tak cukup DAO, dia tak urai histamin. Sebab itu aja telinga aku dia kena gastrik. Pokoknya kena enzim itu macam aku. Dekat 2 tahun dia kena gila. Yang dia bilang dia tak lepak. Okey, baik. Okey, banyak cerita kita dengar. Okey, baik. So macam bila kita exercise, kita workout kan. Bila kita workout, apa yang nak bawa kita punya darah, nak melebarkan kita punya darah apa semua, macam mana nak dapat benefit, kita punya immune dapat benefit daripada kita punya workout. Histamin punya kerja lah nah. Sebab tu histamin ni adalah satu compound yang penting untuk kita punya kesihatan. Dia penting sangat. Dia bukan benda jahat ke apa semua, tak. Dia sangat-sangat penting. Histamin ni kerja dia macam kita workout. Okey, histamin ni mast cell kita hasilkan lah. Mast cell daripada sistem darah kita, sebahagian dari situ lah. Mast cell kita hasilkan histamin. Okey. Histamin ni kerja dia antara kerja dia adalah untuk melebarkan kita punya saluran darah ni. Melebarkan kita punya blood vessel. Melebarkan blood vessel, saluran darah. Vessel. Untuk dia nak bawa oksigen. Untuk bawa oksigen kepada otot. Kepada otot. Untuk membolehkan otot kita guna glycogen. Glycogen ni simpanan gula dekat kita punya otot ni. Transform pada glukos untuk digunakan sebagai sumber tenaga. Macam tu kerja dia. Okey. Dan histamin ni juga antara property dia, antara dia punya satu kerja dia adalah mengecutkan tisu lembut. Mengecutkan tisu lembut.
Kita kena tahu sebab apa the reason dia nak kena kecutkan tisu lembut ni. Supaya orang tu tak push lebih pada kemampuan tubuh badan. Tak push lebih supaya orang tu tak push. Tak push lebih dari kemampuan tubuh badan. Kemampuan tubuh badan. Dia mudah macam ni saja. So macam hari tu lah, senang kata hari tu kan saya pergi untuk yang ada join skip apa macam merentah desa untuk sekolah anak saya tu kan. Macam boleh kita tengok macam budak-budak yang tak pernah workout langsung apa semua. Dia lari senok perut. Padahal tak lari jauh pun dia senok perut. Allah senok perut apa semua, dia tak boleh lari lah apa semua, ada muntah lah pelbagai apa semua. Dia sebab histamin lah. Dia tak mau bagi budak tu boleh lari lebih daripada kemampuan fizikal dia. Takut akan berlaku injury. Koyak otot ke apa semua segala benda tu lah. Sebab tu dia limitkan. Dia limitkan untuk orang tu punya ability. Okay, baik. So kalau macam tu Hakim ada masalah SIBO, tak cukup DAO, bila exercise saja histamin terhasil, akibat tak cukup DAO ni, tuan akan kena satu masalah dipanggil histamine intolerance. Sebab tak cukup DAO saja pun. Histamine intolerance. Yang ni start lah. Bila jadi saja histamine intolerance, dia start nak jadi macam-macam benda. Dia nak jadi sesak nafas, dada jadi ketat, perut jadi ketat. Lepas tu start nak trigger panik sikit, kortisol naik, perut start jadi kembung bloated tak tentu pasal. Itu histamine intolerance lah. So cara dia untuk nak solve benda ni adalah macam biasa, macam saya beritahu sebelum ni, MBB, R5 plus dulu untuk kita kurangkan kita punya SIBO dan dapat 60%, start workout, tambah HPD dengan microban, lepas tu real B, real C. Itu sahajalah. Makan bagi betul lah, makan bagi betul lah. Makan bagi betul itu senang saja, kita nak tengok juga. Macam sebab tu saya duk pesan ke orang, jangan takut nak makan sangat. Jangan takut nak makan sangat. Contoh macam kita tak makan 3 benda saja pun. Tepung, minyak sayur ni senang kata minyak yang buat pada biji rain lah, daripada grapes. Contoh macam canola oil, sunflower oil, apa pada seed oil ke apa. Ini kita tak makan. Lepas tu satu lagi susu pasteurized. Sebab ni susu ni memang susu mutant. Manusia tak boleh nak digest. Sebab penyakit saja. Susu pasteurized ni macam mana nak kenal dah? Dia duduk dalam kotak, duduk kat farmer. Dia duduk dalam kotak. Sedang macam tu lah, dia duduk dalam kotak. Dia duduk dalam kotak. Macam susu segar dekat macam kita susu segar dekat supermarket apa semua tu tak boleh. Lepas tu apa macam susu budak-budak apa susu tepung tu itu tak boleh lah. Kalau budak makan susu tepung kita boleh kenal tubuh badan dia macam mana, kita boleh kenal badan dia besar. Tapi bila pegang lembek saja. Lain dengan budak minum susu mak, dan budak ni hanya perlu minum susu sampai umur 2 tahun saja. 2 tahun saja. Yang baki dia tu mengarut. Dia kata ada susu yang ni untuk bagi sel-sel otak bersambung apa semua. Itu semua mengarut. So, harap menjawab soalan Tuan Hakim lah. Soalan kalau macam Tuan Hakim nak main futsal, main. Lepas tu sebelum main tu bina dulu stamina. Sebab stamina dia selari dengan kita punya DAO tau. Stamina dia punya selari dengan kita punya DAO. Kalau DAO kita banyak, stamina kita banyak. Stamina kita banyak, DAO kita banyak. Macam tu saja. Semudah tu saja. Lepas tu nak improve lagi DAO kita, makan macam-macam lah. Makan macam-macam. Yang improve DAO ni jenis prebiotik, jenis sayur lah senang kata lah. Jenis sayur. Jenis macam inulin, laufine ni pun bantulah. Memang bantu pun. Prebiotik. So start introduce makan sayur.
Kalau untuk makan sayur ni ada saya explain panjang dekat Telegram MBB tu. Cara untuk makan sayur, macam mana nak introduce sayur. Kalau ada problem makan sayur nak kena buat apa. Ada najis, kalau najis ada cebis sayur kena buat apa. Kalau najis warna hijau kena buat apa. Lepas tu macam mana nak makan untuk sayur cruciferous pula. Semua dah ada kat situ dah. Sebab benda tu juga bila kita ada kebolehan untuk hadam sayur, jenis-jenis sayur ni, dia akan menyumbang kepada kita punya gut microbiome, kita punya flora dan fauna usus kita. Macam tu cara dia. Macam tu lah. Okey, kita tengok. Saya pun awalnya jadi takut nak main bola. Itu padahal main bola tu rutin saya, seminggu 2-3 kali main. Betul, ikut pace permainan. Lepas tu bila mengah jadi takut. Dia jadi, okey baik. Orang kata jadi takut lah. Mengah jadi takut. Selalu kalau orang biasa-biasa ni mengah dia steady lah. Tak ada apa pun. Tapi kalau orang ada masalah, pernah ada anxiety ni, dia kalau mengah dia takut lah. Sebab apa? Dia ada reason. Okey, kita buat reason untuk mengah jadi takut. Mengah jadi takut. Okay. Untuk kita mengah, ada untuk kita kekalkan heart rate kita, macam heart rate orang tu, macam badan waktu tu dia perlukan heart rate dia, let's say dia main kau-kau lah 170 something macam tu. 170 heart rate dia per minit. Okey. Untuk mengekalkan heart rate ni dia kena bantuan kortisol. Dia tak boleh macam tu saja. Dia kena perlu bantuan kortisol, dia kena bantuan histamin. Dua benda ni. So kalau orang tu, kalau histamin, kita tahu kalau dia ada masalah perut, dia ada masalah DEO kurang, dia jadi histamine intolerance. Histamine intolerance. Okey. Kalau dia kortisol, kalau kortisol dia, orang kata, kalau dia sentiasa stres sebelum tu, sebab kembung ni sentiasa stres 24 jam, dia tak tahu nak buat apa, makan pun tak tahu apa, dia pun dah blur apa semua, lepas tu tiba-tiba dia main futsal kan macam tu kan. Dia akan mengalami masalah gangguan penghasilan kortisol. Gangguan penghasilan kortisol. Dan ni orang panggil akibat yang menghasilkan kortisol ni, dia dekat adalah kita punya adrenal gland . So kita tengok kita punya buah pinggang macam tu, seketui lagi macam tu kan, lebih kurang macam tu kan. Dan dia ada atas dia ni, bentuk segitiga kecil macam tu lah. Senang kata piramid lah. Ini digelar sebagai adrenal gland. Adrenal gland ni bertanggungjawab untuk menghasilkan kortisol, untuk menghasilkan kita punya adrenaline, epinephrine apa semua tu, itulah dia. So kalau macam kita stres, kalau kita macam stres dalam tempoh jangka masa yang sangat panjang, kita tak buat apa, kita ada masalah tulang belakang, kita tak buat apa, kita dalam keadaan kronik stres, maksud stres berpanjangan, adrenal gland kita akan problem untuk menghasilkan kortisol. Bila problem nak menghasilkan kortisol saja, dia akan ganti dengan satu benda lain. Dia panggil adrenalin. So adrenalin ni yang buat rasa macam jantung tu terus tiba-tiba berdebak tiba-tiba. Kortisol ni dia boleh keep kita punya jantung, orang kata steady pace. Steady saja pace dia kan. Tapi kalau dia tak cukup, dia ganti dengan adrenalin, dia pump saja masuk, boom. Jantung jadi laju, dia trigger panik terus. Itu saja ceritanya no. So, jalan penyelesaian dia. Untuk histamin ni macam biasa tadi. Alpha no, Alpha, MBB dah dapat 60% dah, kita punya dah dapat 60% kurang kembung, dah start ada idea nak makan macam-macam balik. Nak makan roti canai balik lah, nak makan itu balik lah. Itu maksud dia dapat 60% dah, dia nak masuk simptom kebal lah. Start workout. Start workout, lepas tu kat ini kita tambah Happy D dengan microban. Yang ni lepas tu kita tengok apa problem yang berlaku. Waktu workout, waktu workout dia akan jadi macam-macam problem lah yang perlu kita troubleshoot. Asal nak jadi mengah, apa nak buat bila mengah, macam mana nak improve kita punya stamina lagi, apa semua tu adalah cerita dia. Okay, baik. So untuk masalah adrenal gland ni dia perlu masa. Itu saja, perlu masa.
Peluang masalah sekurang-kurangnya setahun. Itulah ceritanya nah. Okey, baik. Saya kena macam biasa, saya kena charge PC saya. Bateri nak habis. Okey, baik. So kita tengok soalan tadi. Mau chatting. Betul ke? Soalan tentang fermented food, makanan yang ditapai daripada Abang Adib. Adakah tapai ubi dan tapai pulut boleh diambil considering kadar gula yang mungkin tinggi? Adakah pro melebihi cons? Okey, untuk fermented food ni kita makan saja. Kalau rasa macam badan tak sedap, okey kita tahu dia lebih dah lah. So kita berhenti 2-3 hari, lepas tu kita hari ketiga tu kita makan juga tapi kita kurangkan dia punya jumlah. Sampai kita adjust sampai kita macam okey, tak ada masalah ni. Lepas tu baru kita slow naik balik jumlah dia. Macam tu lah. Boleh saja makan, tak ada masalah pun. Bila kena macam ni memang otot kita akan lemah ke, setengah strength kaki macam tak kuat and crowd shaky. Normal ke benda tu? Okey, baik. Yang ni dia ada 2 jawapan kepada soalan Tuan Syarul. Okey, baik. Satu, bila kita sentiasa sahabat, minta maaf sebab saya tengah cas komputer ni bagi dia dapat sikit bateri, tak color merah. Lepas tu saya explain balik. Okey, baik. Untuk Tuan Syarul, kalau orang tu sentiasa stres, dia 24 jam sentiasa stres, kortisol dia tinggi. Kortisol ni dia bersifat katabolik. Katabolik ni maksud dia akan menggunakan otot kita sebagai sumber tenaga yang paling cepat. Sebab bila kita stres, badan kita perlukan gula. Sebab tu saya duk pesan dekat orang. Sama ada yang macam yang orang susah nak tidur malam ke apa semua, minum air gula dulu kan, manis-manis ke apa patut lepas tu urut bagi sendawa, lepas tu tidur lah. Air gula tu sangat penting untuk orang yang ada masalah perut awal-awal tu. Air gula ni sangat-sangat penting. Minumlah bagi kita rest. Dia tak boleh ganti tau dengan stevia ke apa semua, dia tak boleh. Sebab dia punya pathway untuk stimulate kita punya otak tu berlainan. Stevia dia tak stimulate otak kita untuk menghasilkan serotonin, endorfin apa semua. Tak. Dopamin pun tak. Sebab tu stevia saya kata kalau nak minum manis, minum gula terus. Bagi badan relax, baru boleh tidur ke apa semua benda lah. Lepas tu kortisol ni betul kalau true time, kalau macam kita tengok tubuh badan orang macam kena sakit tulang belakang kan, kita tengok pasal apa badan dia kuih. Tapi bila kita pegang, sepatutnya bila kita kuih ni kita assume dia hilang berat lemak lah kan. Hilang berat lemak, hilang berat air apa semua. Tak. Bila kita pegang ataupun check pakai ni, ada dekat YouTube. Dekat YouTube ada orang buat ada seorang profesor ni buat research lah bab ni. Benda ni. Dia tengok compare untuk orang yang dia nak tengok sama ada orang yang sakit kronik ni, contoh macam tulang belakang ke diabetes ke apa semua segala benda ni, masalah perut sekalipun, check. Dan tengok weight yang dia hilang ni sama ada weight muscle ataupun weight fats. Okay. So mereka try lah check pakai DEXA scan. DEXA scan ni satu mesin yang mana check kita punya jumlah otot, jumlah air, jumlah lemak dengan paling tepat sekali lah, paling tepat. So bila dia check, dia dapati orang yang ada punya masalah kronik ni, stres berterusan ni, dia punya jumlah otot sangat sedikit compare dengan berat lemak dengan berat air dia almost macam tak hilang. Still maintain macam tu saja. So dia menjawab lah, betul lah. Untuk orang yang sentiasa stres dan sympathetic dominance ni, fight or flight, akibat masalah gas sekalipun, akibat masalah tulang belakang ke apa, ataupun masalah emosi, masalah emosi hidup kena tekan ke apa, semua stres lah. Dia akan ada berat badan yang hilang, akan hilang otot, tapi dia still akan retain untuk berat lemak dengan berat air. Ini saja. Berat lemak, berat air tak hilang. Untuk nak hilangkan berat lemak dengan berat air, dia kena dalam keadaan relax. Dia kena dalam keadaan parasympathetic, rest and digest. Baru dia akan hilang berat air dengan berat lemak. Selagi tu dia tak akan hilang. Ketua kalau macam orang nak hilang berat badan apa semua, saya senang kata makan bagi kenyang, workout, saya happy. Orang tu kuih, dia tak boleh buat macam diet, limitkan masuk kalori apa semua, tu mengarut. Tak pernah jadi lah.
kalau apa yang hilang awal-awal itu tetap berat lemak sebab dia stres. Kalau kita kurangkan makan secara tiba-tiba, lepas tu kita workout teruk, apa yang akan jadi? Dia akan hilang berat otot. Sebab tu dia letih. Orang yang style practice macam tu dia letih. Badan tu letih lah, tak larat nak buat apa ni, tak larat. Sebab stres. So untuk nak selesaikan masalah Tuan Syarul tu, workout lah. Workout, buat strength training. Yang ni Tuan Razman boleh kot bagi sikit macam mana untuk buat strength training untuk awal-awal ni. Untuk nak bagi kuat kaki apa semua, untuk nak bina otot balik. Beginner punya style. Okey, untuk beginner saya selalu advise lah kalau siapa-siapa nak start buat weight training, kita guna method body weight training, iaitu kita mulakan dengan push up 10 repetition, cuba buat 3 set, crunches 10 repetition, kita cuba buat 3 set, dan squat 10 repetition dan kita cuba buat 3 set. Kita start dengan ni dulu sampai kita rasa kacang. Bila dah rasa kacang, dah rasa senang, dan kita upgrade. So tujuan 3 benda ni adalah cover untuk keseluruhan badan punya strength lah. So kita cuba build strength kita secara asas dulu. Yalah, kita tak boleh terus, dengan kita ada masalah kesihatan, lepas tu dengan muscle pun loss banyak, lepas tu dengan anxiety, dengan stress, apa semua kan. So kita jangan, awal-awal ni jangan terus go big kan. Kita start dengan yang asas ni. Benda ni saya selalu advise lah, mana-mana baru nak start. InsyaAllah kalau kita cover 3 benda ni secara asas ni, kita tengah build kita punya full body strength lah. Sikit-sikit. Even untuk orang yang nak suka buat cardio ataupun berjogging pun, sebenarnya macam contoh kita buat squat tu pun membantu juga untuk otot kaki. So lagi seronok kita buat jogging ataupun lagi bertahan lama lah kalau kita nak buat long distance ataupun speed. So memang 3 benda asas ni, 3 rutin asas ni nampak macam cikai-cikai, tapi sebenarnya quite membantu dan efektif juga kalau kita buat dengan form yang betul kan, dengan repetition, dengan set yang banyak, apa semua tu sangat-sangat membantu. Okey, baik. Dia untuk macam betul apa yang Tuan Razman tu kata, memang betul semua tu. Tapi kena buat Nano, kena buat nah. Saya nak larang orang daripada terlampau berfikir untuk nak cari senaman yang paling champion ni untuk nak buat ni. Dia akan research tapi tak buat pun. Buat terus. Jadikan rutin harian, buat terus. Awal-awal kita start untuk buat push up dulu. Buat squat dulu, buat crunches dulu, buat 10 kali repetition, 3 set. 3 set ni maksud 10 repetition macam kita buat push up 10 kali. Lepas tu kita rest. Lepas tu baru kita kira 1 set. Lepas tu kita sambung buat 10 kali lagi. Habis kita rest tu baru masuk 2 set. Lepas tu buat 10 kali lagi. Lepas tu habis kita rest baru kita siap 3 set. Set ni macam-macam ada piramid set lah, apa semua macam-macam. Tapi kita fokus pada benda yang simple saja dulu. Buat macam tu, buat untuk crunches, buat untuk kita punya squat. Form tak betul apa semua awal-awal ni memang perkara biasa. Perkara biasa. Lagi kalau orang kata, apa pungkuk hang rendah sangat ni, buat push up ni tak boleh, pungkuk kena tinggi sikit apa semua kan. Tak apa, kita buat saja dulu. Lepas tu slowly by time form tu akan datang. Form tu dia slow kita punya bentuk apa semua, bentuk untuk kita punya exercise tu slow dia akan datang. Awal-awal ni orang nak mengata api lah. Tak apa, biar saja. Slow. Lama-lama kita tinggal semua orang. Tuan, macam minyak paket okey ke tuan? Dia asal minyak kelapa sawit saja. Minyak kelapa sawit kita guna. Minyak yang lain kita tak guna. Minyak kelapa sawit kita guna. Asal minyak kelapa sawit saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amal Azizul, kita on the way pergi Penang. Okey. Ni Dr. Adrian tak? Assalamualaikum Dr. Adrian. Dr. Ad, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tuan. Saya nak saya. turun, tuan. Sila. Okey, saya tengah bawa motor ni tapi sambil bawa motor. tengok live. Betul, bahaya tu. Okey, sila. Okey, saya nak tanya tuan, kadang ada masa dekat dada kita ni rasa macam panas-panas kan. Yang tu apa tuan? Yang tu mungkin angin ke? Sebab saya fikir angin je. Angin je, kalau kita rasa macam tu, kita minum air, lepas tu kita try urut. Tekan sendawa tak? Kalau sendawa angin je lah, tak ada apa lah. Angin lah, so dia memang tak ada apa. Kalau kata peluh tu, yang tu dah kira lain lah tuan kan.
Dia senang saja nak beza sakit jantung ni. Kalau sakit jantung dia tak ada dia tak ada dekat sini dah. Dia automatik. Dia perbezaan dia tu ketara sangat. Kalau sakit jantung ni ketara sangat. Dia otak Dia tak bawa motor lah bos kan. Dia tak bawa motor dah. dia tak fikir dah nak mesej saya kan, mesej dah attack ke call apa, dia akan fikir satu hospital terus. Dia takkan fikir benda lain lah. Macam tu kalau kita nak tahu masalah sakit jantung macam mana. Dia memang punca pada angin lah. Angin saja. Kadang-kadang, Tapi try check dulu dengan hospital, buat ECG apa semua, buat thorough check dulu lah. Kalau tak ada sakit, tak ada masalah apa, ECG semua dah lepas, dia okey lah. Dekat check up memang saya dah buat dah. Cuma yelah, cara kita makan je lah kan. Adjust makan. Jagalah. Adjust makan. Adjust makan Tapi, ni dia seni. Adjust makan ni seni. Tapi saya baru-baru ni saya ada makan ulam pelaga dengan baby kailan. Okey. So lah bila saya makan malam tu saya rasa macam senang lah sikit. Okey. Saya ingat mungkin saya ingat lah pelaga dengan kailan ni dia macam berlawan kot. Banyak saya ni makan sayur itu. Okey, baik. Dia untuk macam serat jenis keras sikit lah, macam ulam apa semua ni. Dia jenis sayur batang keras lah. Sayur batang keras. Dia susah sikit nak digest kalau untuk orang yang ada masalah penghadaman biasa-biasa susah sikit. So kalau bila dia buang air besar tu, dia keluar balik kalau hijau ke, kalau ada cebir-cebir sayur apa semua, maksud dia kita tak sesuai lagi nak makan. So cara dia kita reduce, kurangkan jumlah dia, kita adjust ikut kita punya najis. Sayur ni kalau nak makan kita adjust ikut kita punya najis. Macam tu macam tu. Sebab kalau ulam memang saya gila. Ya? Kalau ulam ni dia memang saya gila sikit lah. Kalau boleh itu juga saya nak ambil kan. Tak payahlah, kita kurang-kurang adjust. Sebab kita tak ada kemampuan nak hadam dia penuh tau. Kalau masalah perut ni kita kurangkan slow-slow, kita kurangkan adjust kita najis. Lepas tu bila kita tengok okey makan tak ada apa, steady semua, lepas tu baru kita slow-slow naikkan dia punya jumlah slow. Kira orang cakap kita makan cukup ni rasa je lah Cukup untuk kita rasa je lah. Ya, betul. Yalah janji yang saya tu kita ambil lah sikit dalam kuantiti sikit. Cuba dulu kan. Sebab betul sebab saya baru join. So saya pun baru start malam tadi. Saya minum separuh dululah. Okey, bila saya minum separuh tu saya rasa macam dendam ada badan ni kan. Macam dia kembung lah berangi kan. Dia rasa macam nak demam, lepas tu baru kali sendawa saya ingat dah banyak kali sendawa lah. Lepas tu yang dekat bawah tu dia belum keluar lagi angin yang dekat bawah tu kan. So saya pun cakap ni tak ada apalah ni mungkin angin lah kan. Okey, tapi cuma saya punya tidur semua okey, memang tak ada ganggu apa. Cuma saya bangun pagi untuk solat subuh. Biasa saya ni solat dulu baru saya pergi tandas. Ini lepas mandi saya terus pergi tandas dulu. Okey lah tu. So dia buang, lepas tu saya nak siap-siap pergi kerja lah tu dia buang yang lagi. Mana dalam pagi ni saya dapat 2 kali lah buang. Okey. Lepas tu saya rasa perut pun saya rasa selesa. Lepas tu saya punya otak pun saya rasa selesa juga. Orang cakap kalau perut selesa baru kita punya otak ni selesa kan. Betul. Okey, lagi satu kita punya ni pandangan kita pun rasa macam alhamdulillah lah pula hari ni rasa macam tak ada apa-apa. Macam kalau biasa macam mata berair apa macam kita fikir kan. Itu boleh dikatakan mitos ke apa tuan? Betul. Dia kalau kita bloated, kita kembung, dia memang dia akan silau lebih tau. Dia akan silau. Sebab apa dia silau? Dia senang saja. Sebab bila kita kembung bloated, okey sebab tu saya jawab lah kalau makan hafai awal-awal ni memang nak bloated pun sebab dia serat, dia fiber. Bagi dia time nanti dia okey lah. So kalau macam untuk orang yang macam perut dia beranginan lepas tu tiba-tiba dia jadi macam silau sangat, dia senang saja.
Bila orang tu kembung, automatik dia masuk sympathetic dominant lah. Sympathetic dominant ni fight or flight lah. Okay, baik. Masuk mode ni. Okay. So, bila mode fight or flight ni sepatutnya trigger dalam keadaan orang tu macam berhadapan dengan bahaya ataupun ada hantu ke setan kat depan dia kan. So manusia ni kalau selalu berhadapan dengan bahaya ni selalunya waktu malam lah. Sebab ada perompak ke hantu ke jengoi waktu balik ngaji ke apa kan. Okay. So, dia akan tune mata orang tu dalam condition low light punya condition untuk membolehkan cahaya masuk banyak tau bagi dia boleh tengok sekeliling. Untuk dia boleh tengok dalam keadaan gelap. So dia senang saja nak buat test ni. Boleh test dengan lighter lah. Buat ambil lighter, tak payah lighter kita bakar bulu mata pula. Ambil torchlight kecil tu kita suluh. Biji mata tu dia tak akan boleh besar dalam tempoh masa yang lama. Dia besar lepas tu dia kecut balik. Berlain dengan orang biasa dia boleh lama besar macam tak ada hal, tapi kalau kecut balik biji mata tu. Senang itu lah. Itu maksud dia tengah stres. Stres lah tu So tak apalah sebab saya pun baru mula. InsyaAllah lah saya akan follow yang saya pun dah lupa nama yang saya contact tu. Memang saya ada WhatsApp dengan dia lah. Ataupun cara mana saya makan, apa saya makan, saya akan post dekat dia. Mana dia akan pantau lah apa yang patut, apa yang tak patut. Macam merah lauk tu nak kena lebih. Sebab kalau ikutkan tuan, sebab daging memang saya tinggalkan lama tau. Saya macam cakap, boleh ke daging ni kan? Okey, lepas tu saya yang tuan tu cakap, tak apa, awak ambil daging. Awak ni makan je daging. Asalkan lauk lebih dia kata. Makan je. Okey, saya pun cuba. Saya cakap, yelah. Betul juga kan. Kadang-kadang memang saya tak usik daging. Dia kata kalau makan daging kan, naik ke apa lah. Sampai saya fikir macam tu kan. Tapi yalah, alhamdulillah saya pun pelan-pelan bila sekarang ni memang daging lah. Kalau masak pun cakap rumah saya, ni nak makan daging lah. Dia masak daging. Itu. Dia makan daging. Dia kita makan daging ni untuk dapat benefit untuk ni lah. Bila sebab untuk nak trigger kita punya penghasilan, senang kata untuk nak trigger bagi kita punya perut ni boleh operate separanormal lah dalam keadaan kita kembung ni separanormal lah. Dia kena makan daging. Sebab apa? Sebab daging dia adalah satu benda yang sangat-sangat bagus untuk trigger kita punya penghasilan pepsin. Okey, untuk nak trigger penghasilan pepsin ni, dia kena pepsinogen lah. Awal-awal ni dia nama pepsinogen, enzim pepsinogen. So bila dia detect saja protein separa hadam, especially daging merah ni yang paling champion sekali lah. Dia perlu tukar pepsinogen ni kepada pepsin. Dia perlu tukar, baru dia boleh hadam. So, untuk nak tukar pepsinogen kepada pepsin, dia perlukan kita punya gastric juice tu, environment dia acidic. So dari sini saja, perut akan bagi, otak akan hantar signal, kata kat perut, okey, aku produce gastrin akan trigger histamin akan trigger kita punya dinding sel tepi tu untuk tembak hidrogen punya ion. Okey, so dari situ baru berlakunya penghasilan, berlakunya pengasidan kita punya gastric juice. Sebab tu kita kena makan daging. Tapi ada tapi juga. Kalau orang tu kalau orang tu lama dah tak makan daging ke apa semua, lepas tu dia makan sekali dengan kuantiti yang sangat banyak, dia akan trigger orang panggil orang kata allergic reaction tau. Selalu jadi dekat orang tua kan. Bila raya haji kita dengar pasal makan daging pasal panas badan, kolesterol dah naik ni habislah apa semua. Idak lah sebab dia jarang makan daging. Sebab saya pernah hari itulah cakap, ni kalau makan kambing kan laju lah jantung aku. Kita sebelum makan kita dah fikir macam tu kan. Jadi bila ni kita makan betul-betul tuan, dia naik laju lah tuan. Pasal kita dah fikir dulu kan. Kita fikir dulu sebelum makan kan. So saya cakap dengan hati saya cakap, takkanlah saya nak macam ni kan. Takkanlah saya nak mintos kan. So saya kata buanglah benda ni, saya tak nak fikir apa-apa lah. Jadi saya fikir saya nak cakap apa, nak macam normal balik, mana saya boleh kerja, mana saya boleh solat, apa semua kan. Mana sebab mula-mula masa saya kena tuan, saya tak boleh nak kerja lah tuan. Okay. Sampai ada satu masa tu, saya daripada ofis saya nak ke Subang, saya boleh pusing balik, saya pergi klinik yang saya pergi check lah. Sampai dekat doktor tu saya okey je, cakap
lah awak ni stres je. Cakap, saya kata nak stres tu tak adalah. Kebetulan dari jalan jam. Tak tahu badan ni tiba-tiba dia macam, boleh aku bawa ni kan. Rasa, lama jugalah, dalam 2 minggu jugalah tuan. So saya pun doktor cakap makan ni makan tu, saya pun ikut. Lepas tu saya tengok produk apa yang tu pun, saya pun beli kan. Sampai cakap dekat dalam band saya tu, roti, biskut, semua ada lah. Kan? Lepas tu cukup masa saya makan. Sampai saya pergi kedai, ini boleh ke makan ni? Sebab apa tuan? Sebab dulu berat saya 90 kg tau. Lepas tu dia turun down sampai 75 tuan. Okay. So saya cakap, betul ke ni kan? Saya pun jumpa yang orang yang dah kena gastrik apa semua. Dia kata ada separuh orang tu dia punya berat akan turun, ada separuh orang tu berat dia maintain. So saya pun cakap macam mana lah. Saya pun buat check up tu semua 6 bulan saya buat apa semua. Alhamdulillah lah, cuma saya punya gastrik je lah. Dia punya bacaan gastrik tu lah tak adalah tinggi mana kan. Tapi rasa macam yalah kita tak berapa selesa kan. Macam susu kambing pun orang cakap susu kambing bagus semua, saya pun minum juga. Tapi bila saya dah jumpa dengan tuan produk ni, saya pun mula saya cuma bercerita je lah kan, cerita apa semua, saya pantau saya punya makan, dia pun tak gambar. Lepas tu saya pun cuba produk ni, alhamdulillah lah. Saya dapat rasa perubahan sikit lah sebab saya baru start kan, baru ni separuh. So saya harap-harap benda ni yalah macam tuan cakap tu lah. Maintain lah nanti kita masuk apa fitness apa game BP fitness ni, lepas tu asyik compare lari lah. Macam yalah senaman pun kadang saya fikir juga boleh ke kita on kan. Takut sampai kita fikir alah takut laju pula jantung ni. Dia sampai dia sampai padahal dekat yang dekat rumah tu ada yang barang exercise tu dah simpan macam tu je. Ambil buat so slow lah, Yalah, kadang-kadang saya ni jalan, saya bagi keluar peluh apa semua kan. Kadang saya naik tangga, turun tangga, tapi saya tak paksa diri lah. Yang mana boleh saya buat, saya buat lah. Itulah saya punya sejarah saya lah. Kan sampai jumpa produk ni saya rasa alhamdulillah lah kot. Kita try dulu. Kita try dulu, lepas tu kalau ada apa-apa problem kita troubleshoot lah macam biasalah. Yalah. Cuma kadang-kadang dia ada ni rasa panas-panas, kadang sebelah kanan, kadang sebelah kiri, kadang belakang. Kadang angin dekat pinggang. Dia kalau dia bergerak tu angin lah. Yes. Apa-apa pun dia tetap tersangkut kat perut dia. Dia tak boleh buat apa-apa. Betul. Sampai saya buat pergi urut, saya pergi bekam, saya pergi adjustment body. Sampai tahap macam tu lah. Saya cuba kan yang mana yang terbaik lah kan. Itulah, cuma produk ni saya baru, so saya akan on lah. Saya cuba dan saya akan dengan tuan saya tu, saya pun lupa nama dia kan. Tak apa, update dah sebab kalau dia orang tak tahu pun apa-apa pun cari saya juga. Yalah, apa-apa pun saya kadang-kadang pun saya cari dia juga, kadang nak makan apa kan saya hantar gambar. Memang tu kerja dia pun. Kadang-kadang bila Tuan saya Adib tu, nama Diatek Cik Nasrul tu Tuan Adib. Pak Adib kita. Dia lah kalau saya nak on kerja kan, saya start band, bila on kerja saya call lah dia. Bila kalau macam live ni sambil saya kerja ni, maknanya saya hilang lah, saya tak fikir apa lah. Saya fikir kita boleh sharing ke apa kan. Itu je. Sampai naik motor. Tuan Nasrul ni selalu rasa panas dada kan. Saya dulu macam tu lah. Saya jarang pedih hulu hati. Walaupun saya ada GERD, tapi saya jarang pedih hulu hati. Tapi dada tu saya kerap panas lah. Tapi of course lah benda tu sebab angin apa semua tu lah kan. Just minum ayak sikit, kita urut-urut, tekan-tekan perut, tekan-tekan belakang ni, bagi sendawa-sendawa sikit. Nanti kurang lah panas dada tu. Hilang. Baik, tak apa. Hilang lah. Baik. Tak apa, kita tengok. Untuk jangan lupa bos. Kita tengok soalan lagi. Ni Tuan Ahmad Pidah, Dr. Adrian dah jawab dah.
Tuan, saya bila dah perut kembung, kenapa ada lendir kehak lepas tu batuk, lepas tu gangguan pada nafas, rasa macam semput. Okey, senang saja bab ni. Untuk Ken Sakofa, Sachofa. Okey, baik. Bila kita kembung, kita reflux. Bila kita reflux, dia akan irritate kita punya tekak dan kita punya hidung. So, mekanisme untuk nak melindungi benda tu daripada terus berlaku keradangan, dia buat keluar hingus. Nah, hingus ataupun kehak ni lah kita gelar, orang kata mucus lah, mucus. Untuk melindungi kawasan yang kena dengan acid reflux tu. So, dia jadi macam tu lah. So, selalu benda ni nak jadi waktu bangun tidur. Bangun tidur saja dia jadilah problem ni. Sebab kita bloated. So cara untuk tak mau bagi benda ni kacau kita pagi-pagi nak berkehak apa semua. Minum air dulu sebelum tidur, urut bagi sendawa sampai nafas boleh lawas, boleh tarik nafas dalam-dalam, tidurlah ceritanya. Macam tu sahaja. So saya ingin bertanya, Mejan Caster, saya ingin bertanya bagaimana keluar pesakit hypothyroid dan kencing manis yang perlu bagaimana kalau pesakit hypothyroid dan kencing manis yang perlu makan ubat kencing manis? Oh, bagaimana kalau pesakit hypothyroid dan kencing manis yang perlu makan ubat kencing manis? Ini kena tengok dia punya, kena tengok semua benda lah, no. Kena tengok semua benda. Kalau lagi elok, maksud kena bagi saya detail lah semua. So, kalau tak, saya tak tahu macam mana. Kalau kencing manis dia macam mana, kencing manis berapa lama, HbA1c dia macam mana, hypothyroid macam mana pula dia punya bacaan. Kena tengok juga semua tu. Baru boleh bagi apa pendapat saya lah. Dr. Ed pun perlukan benda yang sama juga. Okey, Adik jangan lupa bos nanti buat tips tentang apa yang boleh diminum dalam maybe Amai mesti blur bab ni. Terima kasih. Dia yang tak boleh minum jenis mi susah juga, no. Tak apalah, saya buat TikTok pun lah. Buat TikTok. Tuan. Ya. Yelah tadi line sangkut kot. Okey, baik, silakan. Okey, ni saya nak tanya, kalau macam mi kan, mi La Gardenia tu boleh ke tuan kalau kita nak makan? Mi tu. Yang orang kata buat pada telur kan, dia bukan pada tepung ke tepung juga? Dia tetap tepung, kan tidak dia tak boleh dah jadi form macam tu, bentuk dia wiggle macam tu tak boleh, dia tetap tepung. Tapi dia kata dia ada pasarkan sebagai tepung gluten free. Saya kata tepung ni ya betul lah, mungkin dia pakai tepung beras, tepung jagung ke apa semua tepung macam tu lah. Tapi untuk awal-awal ni saya elakkan lah dulu, baik makan nasi lah. Apa-apa kita ambil nasi je lah. Nasi makan berkenyang, bubuh kuah sikit, kuah gulai apa patut, kuah kicap rancak tu. Lagi satu kalau macam petang tuan petang saya suka kena tosai lah tuan. Makan tosai? Okey. Tosai. Makan lah. Tapi tosai tu takut dorang, yelah kita tak tahu dorang campur apa, yang saya tahu beras lah kan. Tapi takut lah kandungan dia tu, kadang dia masam, kadang dia tak ada masam. Makan je lah kalau tosai ni, makan je lah. Makan lah. Boleh makan selagi boleh makan lah Makan lah. Kita tengok kalau badan tak apa nak sedap, makan tosai tu tak payahlah. Kalau sedap kita on lah. Makna dalam kita benda ni kita rasa mana yang badan kita tak boleh tu kita stop lah. Kita stop lah. Macam saya tak boleh makan. Macam saya hari ni pun saya tak boleh makan lah. Kentucky ke McD ke apa semua tak boleh. Saya tak boleh makan dah fast food ni. Itu try makan saya tak ada reflux ke kembung apa semua, tapi makan tu badan nak rasa letih yang amat. Saya kata benda mengarut tak payah makan lah. Kira apa dalam ni tuan, grup ni semua GERD gastrik lah yang dalam grup kita. GERD gastrik, darah tinggi, kencing manis, hypo ke hyperthyroid ke, semua kanser semua ada. Ni tuan, saya baru-baru ni saya ada check gula tau. Okey, baik. Okey, gula sebelum makan saya check 6.4. Okey, lepas 2 jam tu doktor cakap lepas 2 jam awak datang balik, dia check balik. Yang first week tu lepas makan naik 8.9. Okey, yang second week tu saya check lagi. Hari Sabtu saya check sebelum makan pun sama juga 6.4. Lepas makan naik 7.4. 7.4. Okey, baik.
Kita MBB kita tak peduli untuk bacaan apa macam fasting blood sugar ke lepas makan kita punya bacaan gula lepas makan sebelum makan kita tak peduli. Kita peduli satu, HbA1c. Itu bacaan average 3 bulan kita. Bacaan gula kita. Yang tu saja kita peduli. So buat test untuk HbA1c baru kita tahu sama ada kita ada masalah pre-diabetes ke, kita normal ke ataupun kita ada diabetes. Yang tu paling tepat sekali. Dia nak check kat mana tu? Kita pergi hospital lah, swasta ada, klinik-klinik pun ada buat HbA1c punya test. Nak cakap apa dengan ni? Saya tulis Saya tulis HbA1c. HbA1c. Yang ni kita punya bacaan gula, kita punya yang ni dia senang, dia nak tengok kita punya darah tu dia glycate tak dengan gula. Dia macam sedang glycation ni macam kena masak tau dengan gula tu, kita punya sel darah merah tu. Lebih kurang macam tu lah. Tapi kalau tuan tengok daripada yang apa saya cakap tu, macam mana dia okey ke? Yang tu dia bagi saya, dia tak cerita apa-apa pun. Sebab dia untuk bacaan gula kita ni, kita kena faham. Dia macam kita punya bacaan tekanan darah juga. Dia akan turun, naik ikut kita punya keperluan tubuh badan. Kalau kita tak tidur malam cukup, dia naik. Kalau kita tak cukup rest, dia naik. Kalau kita stres, dia naik. Macam-macam. Dia tak ni tentulah. Dia tak tentu. Dia ni tengok pada badan kita lah. Dia tengok pada badan kita. Sebab untuk masalah gula apa semua, dia masalah hormon. So kita repair hormon saja. Itu ceritanya. So kita buat test untuk HbA1c tu, baru kita dapat gambaran jelas apa yang perlu kita buat. Kalau tidak, kita nampak macam bacaan gula kita macam naik turun banyak sangat tau. Tapi bila kita buat HbA1c, normal saja. Maksudnya kita tak ada masalah diabetes. Kalau tidak, otak tu duduk penuh, aku kencing manis lah pula, nak kena makan ubat apa semua lah licin kan. So untuk tak mau bagi otak kita sebab, kita buat yang tu dulu. InsyaAllah nanti saya akan pergi balik tengok, saya check balik aku. Dia biasa dia ambil darah ke apa? Ke dia masuk lab kan? HbA1c ambil darah. Ya. Sebab lah doktor tu pun tu hari dia tak nak cakap, kalau dia cakap kita buat sekali kan. Dia apa, private ke hospital biasa? Klinik lah, klinik biasa je lah. Dia tak mau buat duit tu. Dia cuma ikut yang saya nak yang tu hari lah, yang saya fikir hari tu. Itu kalau dia cakap, okeylah kalau buat tambah tak apalah, saya akan tambah lah kan. Dia pun tak nak cakap, kita pun datang sebelum makan, check tempat dia. Okey, lepas sebelum makan dengan selepas makan. Okeylah, macam tu je lah. Tak tahu yang tuan cakap ni yang ada benda tu. Dia kena ada yang tu baru indikator yang paling tepat sekali. Taklah tepat, tapi tepatlah juga, barulah kita tahu cerita dia macam mana. Yalah, boleh lah saya sembang dengan tuan lah bila dah tahu macam tu kan. Tapi apa ni, itulah setakat tu. Dan lagi satu tuan, rumah saya ni dia memang badan besar lah kan. Okey, dia sebab dia bekerja, lepas tu kadang bila balik kaki dia macam dah bengkak kan. Bengkak air ya. Tapi bila dia duduk, dia relax, kaki dia susut sikit lah. Sebab Iman tadi saya baru minum, so dia cakap ni, boleh ke saya minum? Cakap nanti dulu. Boleh ya? Boleh lah. Boleh. Tapi itu lah, dia kena tambah, dia kena tambah dengan workout dan sentiasa happy lah cerita dia. Sentiasa happy. Nak bagi kuih senang saja. Makan kenyang-kenyang, makan jangan mengarut, lepas tu workout, lepas tu pastikan sentiasa happy. Kuih. Sebab orang cakap kalau nak turun kena cut gula, betul tuan? Jangan, tak jadi. Saya tak tahu. Kalau saya pernah tengok orang yang jenis macam cut gula, dia kalau dia cut gula automatik yang turun tu berat otot. Dia tak boleh macam tu sebab badan dia memang dah running dengan gula dah 24 jam. Lepas tu dia cut saya tiba-tiba badan stres. Apa yang jadi, dia akan hilang untuk dia punya dia akan hilang untuk berat otot. Tapi berat lemak steady lah. Kita boleh kenal orang macam ni, badan dia lembek, ada tak larat nak buat apa macam tu. Tahu lah tu dia lain.
dia lain. Kalau orang yang betul-betul macam apa dia turunkan berat badan dia betul-betul dia happy, energetic. Kita jangan fokus untuk turun berat badan tau. Kita fokus untuk sihat. Kalau sihat saja, automatik berat badan akan turun. Oh, macam tu Kalau kita fokus untuk kurus, sakit dapat. Lain. Itu tak boleh, ini tak boleh kan. Sakit dapat, tak boleh. Kita fokus untuk sihat. Sebab mustahil untuk orang tu sihat. Sihat betul lah, maksud dia sihat betul. Dia boleh lari 5 kilo, 7 kilo sehari apa semua kan. Lepas tu dia nak gemuk kan. Itu tak masuk akal lah kan. So kalau orang sihat dia boleh buat, kalau orang tu kurus sihat dia boleh buat apa orang yang sihat ni boleh buat. Itu ya, matematik dah senang lah. Sebab kalau orang cakap kalau hari-hari nasi gula tinggi dia kata kan. Tak lah. Adalah certain orang cakap dia. Habis lapar takkan tak nak makan nasi. Dia macam ni semua yang apa sakit kecil badan apa semua saya suruh makan nasi, minum ayam bagi puas. Gula tu kan macam itu nasi tu kan. Maksud benda tu work. Kalau macam konvensional konvensional dia kata untuk penyakit kecil manis diabetes ni adalah progressive chronic disease lah. Maksud dia dia tak ada jalan patah balik dah. Dia makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Benda tu dah terus kan. Benda tu terus saja. Mula kita mula dia ambil metformin lah apa semua, lepas tu tak boleh dah kita cucuk insulin. Cucuk insulin tak boleh dah kita tambah dia punya unit. Lepas tu macam tu je lah sampai orang tu kena potong kaki meninggal sakit jantung lah. So kita tak mau benda-benda tu. Benda boleh ubah, saya pun tak mau. Benda boleh selesai. Itu caranya. Sebab wife saya dia makan ubat darah tinggi. Tapi ubat tu tak adalah tinggi mana pun, dalam 5 mg tu. So saya pun cakap dengan dia sampai bila nak makan ubat kan. Try check dulu. Kalau ni okey tak payahlah makan, stop lah. Kan. Dia ambil yang jenis bulan ni. Saya pun pergilah beli kan. Bila saya dah join ni, saya cakap, yelah ubat. Saya pun dulu pun sikit ubat. Bila kena je, sampai beg saya tu naik penuh ubat dah tuan. Boleh buat farmasi lah. Boleh buat farmasi. Macam-macam. Belum, kalau siapa ada kena ke apa, lah, saya boleh bagi lah. Semua sama tuan. Semua yang pernah kena pasal semua ada boleh buat farmasi. Sebab apa? Sebab orang cakap hari-hari klinik, balik ubat yang sama, cakap aduh nak macam mana sampai kita fikir macam tu lah. Oh kena je pergi ni klinik settle. Tapi ubat stay kat banyak. Mana habis pun. Sebab saya kata cakap malas nak layan ubat lah. Saya cari yang benda-benda yang cakap apa, ialah organik ke apa kan. Sampai fikir macam tu. Itulah saya ingat saya nak ajak wife saya ni join sekali ni. Ajak join sekali. MBB ni kita ubah lifestyle orang. Itu core dia. Saya nak bagi dia dengar, saya nak bagi dia tu kan. Sebab kadang bila kita cakap oh ya ke, cakap kita tak nak macam tu kan. Bila dia dah join, betul lah bila saya dah join ni, oh macam ni rupanya Oh kalau tak aku kan sikit di klinik. Kalau macam makan dulu, orang cakap apa? Tak nak banyak lah. Sikit dah lah. Kan? Jadi bila macam tu, jadi badan kita bila nak ada tenaga kan? Tu cakap tu yang tuan saya cakap, makan biar kenyang dia kata. Makan kenyang. Betul? Makan bagi kenyang, tapi kalau macam wife tuan tu, saya tahu sebab dia punya, okey baik. Saya punya kamera dah sangkut-sangkut dah ni. Okey, tak apalah. Tapi voice ada? Okey. Clear. Okey baik. Kalau macam masalah wife tu, dia berlaku tekanan darah tinggi sebab dia jadi lebihan berat air tau. Okey. Okey. Kita punya darah ni, dia pakai hidrolik system. Dia pakai hidrolik. So setiap kali pergerakan kita angkat tangan, kita gerak jalan apa semua, darah pump. Darah pump. Okey baik. So bila kalau ikut hukum hidrolik, so bila ikut hukum hidrolik, kalau ada extra fluid dalam sistem tu, dia akan pressure tu automatik dia akan lagi kuat.
automatik dia akan lagi kuat. So apa yang berlaku adalah sebenarnya lebihan berair lah. Kalau lebihan berair ni macam biasa, kalau makan Alfai je kencing-kencing lah sebab dia balance. Okey. Yang menyebabkan apa jadi lebihan berair sebab sodium lebih lah. Sodium, garam. Tapi janganlah kata tak boleh makan garam. Salah tu. Salah. Kalau macam komisioner punya dia kata tak boleh makan garam. Orang tu melingkup lagi ada. Okey, baik. Sebab apa? Dia macam ni. Sodium dia balance dengan kita punya potasium. Benda ni macam kalau tengok BN punya tu neraca dia tu kan. Barisan nasional tu macam tu lah. So kalau macam sodium, kalau macam potasium kita kurang. Kalau orang tu macam ada masalah insulin resistant ke apa semua, sodium dia akan kurang. Bila sodium kurang, bila potasium kurang, sodium akan naik. Potasium ni digunakan untuk nak signal insulin tu keluar. So bila kita pakai banyak sangat, storage potasium kita kurang. So sodium kita naik. Bila sodium kita naik, dia jadi water retention lah. Kita simpan berair. Okey. Okay. So cara dia sekarang, kita nak cari balik balance dia tu. So bila nak balance balik, makan ni lah. Makan Alfai lah sebab dia bawah hawthorn tu dengan rabbit tu tinggi potasium. So dia akan balance balik. So apa yang akan berlaku, dia akan awal-awal makan tu dia akan komplain kencing kerap. Kencing. Lepas tu lagi dia nak komplain untuk jadi kencing kotor pula. Kencing kotor ni sebab yang tu dia kira biasa ke apa? Kalau dia kencing tu biasa. Kalau kencing kotor ni perkara biasa. Untuk orang-orang yang baru amal Alfai ni, saya kata kebanyakan, bukan kata banyak, boleh kata banyak jugalah, dia akan komplain untuk jadi kencing kotor. Sebab dia, untuk masalah SIBO ni, kita tahu, kita masuk sympathetic dominant, badan kita stres, dia akan limitkan kita punya nerve supply dengan blood supply dekat kita punya digestion. Digestion kita ni sekali dengan kita punya buah pinggang lah. Sekali dengan buah pinggang. So buah pinggang kita akan jadi sluggish. Akan jadi kurang, orang kata kurang efficient lah. Kurang efficient. So apa yang akan berlaku dekat nephron? Nephron ni orang kata kita punya apa tempat nak tapih kita punya air kencing, apa blood apa semua lah kan. Okey. Dia akan jadi bentuk kristal itu. So kristal ni bila kita kencing laju derah apa semua, dia start dislodge tau, start keluar sekali. Bila dia keluar, benda ni tajam. Dia macam jarum tu. Kecil. So bila kena kita punya saluran kencing tu, uretra tu, dia akan berdarah. So kalau jadi macam tu, kalau nak makan ural pun boleh. Ural ni tak ada masalah, makan pik lah. Tapi jangan ambil antibiotik sebab benda ni dia akan solve dengan sehari je. Sehari je jadi kencing kotak, lepas tu esok tu okey dah. Kalau makan antibiotik lagi jadi haywire lagi badan. Yalah, betul lah. So kalau saya nak bagi dia satu pack ataupun separuh. Dia ambil setengah-setengah dulu sebab dia akan komplek kembung juga. Sebab dia serat. Bagi setengah dalam hari, setengah dulu, bagi steady dulu, lepas tu baru satu. Tengok satu macam mana badan, kalau kembung rasa macam rasa macam seram sejuk tu pasal kan. Kita ambil balik setengah. Maintain balik setengah-setengah, lepas tu kita bubuh satu balik. Tengok okey tak okey. Kalau okey kita teruskan satu lah. Sebab yalah, saya pun semalam setengah pun rasa macam dedor. Dedor juga tak apa. Maintain tapi dedor dia tak ada lama pun. Dia punya dedor pun sekejap saya ambil air dalam mineral, saya minum dulu. Saya minum. Dia dah ni rasa lega sikit lah. Okey, macam tu lah cara dia. So saya bagi dia malam ni, saya bagi dia separuh dulu. Bagi separuh. Jangan bagi malam, bagi siang. Saya takut tak boleh tidur malam pula. Ya ke? Mana petang lah. Petang boleh lah kot. Petang pun boleh. Tapi perut kosong tu kita minum lah. Tapi jangan awal-awal ni jangan ambil malam. Tak kembung lagi. Malam tak boleh tidur. Lepas tu esok tak boleh perform kerja. Problem juga tu. Sebab saya saya ambil malam. Dalam pukul 10.30 macam tu. Kalau boleh tidur, kita teruskan je. Dah tu tuan saya cakap, kalau rasa okey, awak okey lah on lah. Kalau awak tak rasa okey, awak tukar time dia kan. Siang ke, pagi ke. Tapi awak tengok badan awak macam mana lah. Okay. So, saya rasa okey lah, dapat sikit ilmu sikit hari ni. Saya pun akan cuba dengan wife saya lah. Saya pun dah kesian nak tengok dia kan. Kadang ubat. Kalau kita ada option bagi kita punya wife jadi segak tu, ambil option tu lah. Bagilah jadi cool, bagi fit betul-betul balik.
Macam Tuan Rasman kita berat dulu 103. Kalau ikutkan dulu tuan kan, kalau ikutkan dulu sebelum saya turun ni memang orang cakap kira ni sama padan lah. Besar sama besar. Sama padan. Tapi sekarang ni bila saya dah kira sekarang ni berat saya dah 83 lah. Dia tengok saya, alamak abang kali ni macam slim je kan. Kesian dah pula kan cakap. Tak apa pun kan. Lalang dah turun tu dah mesti workout bagi badan ketul-ketul balik. Dia rasa macam tercabar, dia pun kata kena follow juga ni, tak boleh buat apa ni. Sebab kalau ikutkan, sebab dulu memang saya main gym pun. Protein pun semua saya ni kala kan. Tetapi bila dah tengok member kejap datang tu saya stop. Itulah pasal benda memang dia tak boleh seorang gym ni, dia nak kena dua orang. Lagi satu kalau nak main gym ni dia tak boleh check member yang ngam, kena check member yang dekat dalam gym. Betul. Kira ni confirm memang dia datang, dia datang. Kalau jangan check member yang satu kerja apa agaknya dah hal lah, memang tak ada. Okey. Sebab dulu memang saya telan protein pun, sikit protein. Protein whey protein ni dia ni saja. Whey protein ni yang buat masa nampak besar tu, dia sebab protein apa-apa pun dia bukan terus dia kata untuk masa growth tu idol lah. Yang bagi nampak besar tu sebab dia simpan gula dekat kita punya otot. Dia simpan dalam bentuk glycogen. Sebab tu dia jadi nampak besar. Tapi kalau stop protein tu tapi bila stop protein tu jadi kecil balik. Kewa cakap saya minat badan Mansador dululah. Dia kalau betul-betul buat badan cara originalnya Southeast Asia, kita pada orang Melayu ni jadi macam Tuan Azman kita je lah. Itulah kan. Kalau ambil cucuk steroid jadi lain macam lah. Jadi Thor lah. Dari belakang macam Marvel lah. Jadi macam batang ketul dulu Itulah kalau kita tengok, kita boleh kenal kalau untuk orang badan cucuk steroid, untuk orang original orang Melayu ni tak boleh pergi besar mana kecuali dia keturunan bapak dia orang Arab ataupun Mak Saleh boleh je besar. Kita Asia ni dia maintain je tuan kan. Asia dia kecil lah sebab jadi yang paling sesuai dengan kita punya climate. Okey baik, saya nak kena jawab untuk soalan Tuan Hafiz ni pula. Okey tuan, saya keluar dulu tuan. Okey baik. Lagi satu sini bateri pun nak habis ni kot. Okey lah, insyaAllah kalau besok ada meeting group ni saya akan esok Khamis hari ni Khamis ke esok Khamis? Esok ada. Esok ada lah Okey tuan, terima kasih atas perkongsian. Saya akan follow up lah. Baik. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey baik, kita tengok soalan Tuan Hafiz. Salam tuan, saya baru masuk kotak ketiga Hafai baru ambil APDM mikroba. Badan dah rasa selesa lepas start workout berjalan ni 2 hari je. Badan dah workout, badan dah kembung, reflux, sesak nafas balik. Lepas tu setiap kali bangun pagi tangan kiri kebas yang lengan cucuk. Dah seminggu lebih tak workout sebab masih lagi simptom tu. Okey baik, kita check. Sama saya kata untuk sama ada HPD ataupun mikrobal buat perangai ni. Okey baik. So kalau macam tu Tuan Hafiz, kita berhenti saat dua benda ni, HPD dengan mikrobal ni, kita berhenti saat 2 hari. Lepas tu tengok reda tak reda. Okey. Kalau dia reda, selalunya dia akan reda lah. Kalau dia reda, kita introduce balik HPD tapi ambil setengah secik saja dulu. Ambil setengah secik, bagi rasi dulu, tak kembung apa semua, baru kita naik 1 secik untuk HPD. Lepas tu kalau tak ada apa problem, lepas tu baru kita start dengan mikrobal setengah. Kalau jadi problem dengan mikrobal, okey kita berhenti 2-3 hari dengan mikrobal, lepas tu kita baru continue balik dengan mikrobal. Macam tu cara dia. Cara dia Tuan Hafiz ni sebab HPD ataupun mikrobal. Dr. Adrian, adakah ketika berlari bagi orang yang tiada penyakit darah tinggi, adakah darah tingginya melebihi 140, bawah 90 atau dalam keadaan normal sahaja? Ini soalan untuk Dr. Ed. Assalamualaikum Dr. Ed. Dah jawab kan? Jawab kan? Tak jawab lagi. Ini soalan baru ni. Ada. Okey, baik. Okey, baik. Tak apa. Saya tengok. Yang ketika berlari bagi orang yang tidak penyakit darah tinggi, adakah darah tingginya melebihi 140, bawah 90 atau dalam keadaan normal sahaja? Tekanan darah.
Dah jawab. Saya dah jawab. Okey, Ada saya baik. jawab tu. Memang kita akan tinggi sebentar waktu sebab keperluan. Tapi sebenarnya 15 minit ke setengah jam dia akan kembali normal. Kembali normal balik. Tapi kalau lepas setengah jam tak normal tu, kena check betul balik. Itu saja. Okey, baik. So kita tengok untuk Tuan Elmi. Tuan Azan kena buat live workout session featuring Coach Razman pula ni. Yang ni kita kena tambah dengan MBB Go lah. Kita buat special content MBB Go. Workout together, Zumba apa semua. Tengoklah. Tengok kita buat menari-menari sikit. Orang suka tengok kita menari, Tuan Razman. Kita nari, joget sikit apa semua. Lancar. Tak sempat fikir dah. Tuan, pengeluaran histamin berlebihan di usus kecil boleh trigger perut menyebabkan SIBO and reflux. Pendekatan awal bolehkah guna ubat cetirizine untuk menggunakan reflux? Saya bolehkah diamalkan selalu? Okey, baik. Untuk Tuan Faiz, cetirizine ni boleh tau. Guna untuk awal-awal itu boleh. Dia sama juga macam kita ambil proton pump, H2 blocker. Lebih kurang sama saja. Tapi kalau kita amalkan cetirizine selalu, dia efek kita punya pengeluaran asid perut juga tau. Sebab histamin ni digunakan untuk trigger kita punya dinding sel kita tu untuk produce kita punya proton pump tu untuk hasilkan, untuk ionize kita punya gastric juice tu supaya jadi asid. So kalau kita ambil cetirizine selalu, kita punya digestion tak champion tau. Kita punya digestion tu akan terganggu. So tak boleh lah nak amal selalu, kecuali waktu kalau macam teruk sangat tu boleh lah kita bubuh sedah. Tapi kalau biasa-biasa tu janganlah. Tuan Nasron baru start A5+. Okey, baik. Jarang orang tak ingat nama saya. Baru saya memang bagi tadi. Tuan Azan nanti balas WhatsApp saya. Okey, baik. Saya tengok. Okey Tuan, dalam 400 serbuk kunyit ada juga tepung. Bolehkah kita guna bahan tu untuk masakan? Boleh saja. Tak ada masalah pun, boleh saja. Minyak zaitun, elok ke kita amalkan? Minyak zaitun nak makan yang paling champion sekali, dia kena ada fiber. Maksudnya kita makan sebagai salad dressing bagus sebab dia kena ada carrier untuk minyak zaitun ni. Ya, kalau saya tak setuju untuk telan terus. Macam saya lakat gula terus dulu, janganlah. Abang Aziz nampak handsome hari ni. Baru lepas potong rambut ke? Mak baru lepas potong rambut ke Abang Azizul? Tu ni komando gaya ni. Driving. Sehari apa esok abang main kan? Pukul apa? Office. Esok lepas daripada dengar awak nak cakap. Clear. Lepas breakfast tu dan kita makan hotdog, burger apa semua. Oh, cara. Lepas tu terus shoot pergi ni Alok Star. Okey, alright. Inform. Nanti Wan bagi share location tu lah. Okey, kita boleh live esok together. Boleh insyaAllah. Okey, alright. Nampak makin sadar Abang Azizul sekarang. Itulah kita kata dia makin handsome. Drive elok Abang Azizul, jangan duk chatting. Tengok Tuan Zul macam ahli ekspedisi pula dah. Oh alamak. Semangat. InsyaAllah boleh capai target. Okey. Saya dari Oktober 2001 hingga hari ini sebenarnya awal tak pernah ambil gula pasir. Ada masalah ke Tuan? Tapi kalau macam Tuan Datuk Asrin rasa okey saja, badan tak ada problem apa semua, tak payahlah. Tapi kalau ada rasa macam tak selesa badan apa semua, perlulah. Jadi sinter saya keluarkan air kembung menjadi kemungkinan sebab ya betul Tuan Safiullah, betul. So kita kena kurang dulu APD tu. Kita adjust balik satu-satu. Kita ambil APD dulu setengah, tengok setengah tak ada masalah, baru kita tambah satu. Kalau satu ada masalah, kita bagi relax 2 hari cuti macam tu. Lepas tu kita bawa satu balik, dia akan lama-lama akan okey. Sama juga mikrobal. Ada terbaca bawang sebagai satu punca angin, betul ke? Dia Tuan Alis, untuk bawang dia ada inulin tau. Inulin. So kalau makan terlampau banyak, dia nak bloated sebab dia jenis prebiotik. So makan je lah kita bawang, kita tak takut. Kita makan je lah bawang tu.
Awal-awal itu bloated lah sikit, tapi lama-lama makan bawang ni banyak benefit. Banyak benefit kat usus. So makan je. Tak ada kesusahan lagi ke? Okey, ada kot. Ada, cuba bagi WhatsApp saya tengok 01250377. Saya betul tahu WhatsApp sekarang boleh masuk berapa orang? Nampak boleh masuk kan ni. Sekarang dah 288. Dulu dia limit 200 something tapi sekarang boleh bubuh orang. Saya pun tak tahu apa. Sekarang dia buat macam Telegram. Mungkin open lah kot. Kalau open kita try bubuh orang masuk tu. Okey, baik. Kalau ada soalan silakan tanya soalan. Abang Azizul siap, Abang Azizul? Alhamdulillah Wan, semenjak apa namanya ni Razman lah punya pasal ni. Kalau abang fit, abang saman dia lah. Dia suruh panjat bukit. Aku memang saman dia, saman malu, saman sihat semua lah. Kaki semenjak panjat bukit ni Wan, lutut abang alhamdulillah lah. Abang Rahim ada call abang Zul tak? Abang Rahim? Tak ada lah. Hari abang left group tu, besok tu dia call. Lepas pada tu dia tak call lah. Itu dia komplain saya sakit lutut. Lepas tu saya kata okey, bab yang untuk cemerlang bab sakit lutut dah okey balik ni, Abang Azul ada dia punya resipi. memang itu je lah. Abang panjat bukit lah. Hari Senin baru ni naik. Ingatkan nak naik lah Selasa semalam kan. Tapi tu panjat bukit menteka darah banyak tapi badan tak naik lah. Inci turun. Semua salah Razman aku salah kan. Tak ada benda lain lah. Tu SCL kiri kanan tu. Boleh naik bukit tu. SCL kiri kanan tu. So kita boleh kata untuk ni makan pakai panjat lutut lagi ya kot noh, untuk bagi hilang sakit lutut kan. Ya. Itulah memang itu saja nak kena workout jugalah Wan. Lepas tu makan jangan kedekut lah pasal dia dah burn fat apa semua kan. Burn lemak nenek so kena makan lah. Abang makan memang balon je lah. Air manis apa pun kan. Air kok dah tentu lah. Lemak air kok dah tentu kan. Air kok dah tentu lah. Dah beli 1.5 liter tu lah kan. Spek tengok salam. Dia air kok ni dah macam level apa ni, dia dah top 5, Real B, Real C. Bawah tu kok kan. Tetapi satu yang abang perasan selepas workout ni buat 5 km panjat bukit. Berapa kilometer panjat bukit Bang Zul? 5. Panjat bukit 5? Tak. Dia punya tinggi bukit tu 291 meter. Tetapi kalau ikut langkah tu 5 lah. Pasal naik turun lah 5 km. Pasal lagi satu tapak kaki sakit. Pasal dia jalan dia tak berapa nak rata lah kan. Jadi bila jalan tak rata, so dia impact pada tapak kaki tu memang sakit lah. Tapi orang kata, orang tua kata alah bisa tegal biasa dah. Lutut pun tak sakit. Pasal yang sedapnya pada ni lah, pada peha dengan betis, squat, hamstring, betis, tapak kaki tu yang buat sedap tu. Tidur memang Lena Wan. Yang paling improve tidur Lena. Lepas tu gula pagi abang bawah 6 lah sekarang ni. Cut. Dia main antara dia 5-5, dia tak jejak 6 lah. Okay, alright. Steady lah tu, steady dah. Dia alah. Lanjut. Line tak clear pula dah. Clear break. Tak clear. Okey, baik, tak apa. Kita tengok untuk soalan, kalau ada soalan. Untuk soalan, kalau ada soalan silakan. So jangan lupa untuk workout lah semua. Jangan lupa untuk workout. Esomeprazole sama juga PPI.
Dia sama So, juga PPI. first jogging kan memang bila kita banyak otot, so gula tu dengar Wan. Okey, baru dengar balik. So gula pagi tu dah tu sebab mungkin abang ni lah, abang kata apa, otot tu lah, bahagian otot kaki kan, otot paling besar. So memang naik tu memang agak penat lah. Penat balik, makan, petang makan, so air gula pun balon, jadi badan tak stres. Bila badan tak stres, so dia bekerja dengan betul je lah. Yes, tak apalah, abang dia pandai ijah dah. Geng anti vaksin ni, geng anti vaksin ni memang dia pandai mereka. dia pandai ijah lah. Kita pun biasalah, dia banyak study, pandai lah. Sangkut pula. Sangkut pula lagi. Okey, baik. Untuk esomeprazole, dia PPI. Dah biasa dia dekat. Mana tak dekat? Kat mana? Dekat area tak tahu nak masuk town lah ni. Oh ya ke? Negeri Penang. Nak cari rumah Razman ni. Dia salam orang Penang. Man, jangan Man, beli ramai Man, nak kena salah Man. Cakap kat jurutol kat juru tu, cakap memang saya lama dah tak balik, nanti balik. Okey, baik. So kita jawab soalan dulu. Untuk esomeprazole ni dia jenis PPI. Apa soalannya? Untuk esomeprazole ni, esomeprazole tiba-tiba ni. Ni apa efeknya? Okey, baik. Keluarga PPI ni efek dia untuk menghentikan kita punya proton pump kita dekat dinding perut kita tu untuk menghasilkan H ion. So dia tak boleh nak acidify kita punya gastric juice. So kita jadi masalah kekurangan asid perut lah. Dan betul juga dia sebab apabila orang ambil PPI ni dia jadi selesa Ustaz. Sebab dia sama juga kerja dia macam ubat alergik. Dia block histamin. Sebab tu dia tak boleh nak trigger proton pump tu keluar. Itu je lah ceritanya. Rasa lega lah Ustaz. Lepas tu dia mai balik. Dia punya untuk base ada kalau tengok paper jurnal bab ni, dia effect kita punya base acidity saja dia effect. Tapi kalau overall penghasilan acidity dia tak effect. Cuma nak pergi kepada puncak penghasilan asid ni ambil masa. Tapi base dia kurang daripada normal bila kita makan ubat ni lah. Itu je ceritanya. Yang ni yang makan, kadang-kadang orang makan PPI ni ada berak. Bila dia buang air besar tu dia keluar, makan daging keluar daging balik, makan sayur keluar sayur balik. Waktu dia buang air besar tu keluar seketul-seketul balik. Sebab apa? Sebab dia block dia block untuk penghasilan asid perut. Bila block penghasilan asid perut, pepsinogen tak boleh transform pada pepsin. Bila pepsinogen tak boleh transform pada pepsin, dia tak boleh nak hadam protein. Itu dah satu hal dah. Bila kita punya makanan tu turun ke kita punya duodenum kita, permulaan usus kecil kita punya kita punya kantung empedu tu dia tak boleh mengeluarkan jus empedu. Yang tu satu hal lah, sebab disebabkan jus empedu kita tu dibuat pada kolesterol. Lama kelamaan dia akan mengerah kalau kita tak boleh nak trigger dia keluar. Dia kerah macam tu, lama-lama jadi batu. Dan batu empedu kita. So batu empedu ni menjadi masalah bila dia keluar, dia blockage kita punya baldak. Baldak ni tempat saluran jus empedu tu lah. Dia sangkut, jadi bengkak. Lepas tu macam-macam lah kena buat kerja. Satu lagi dia tak boleh nak tembak kita punya sodium bikarbonat. Kita punya lipase, amylase, protease untuk nak hadam lemak, protein dengan karbohidrat. Tak boleh nak keluar lagi dekat kita punya usus kecil. Tak boleh nak tembak keluar sodium bikarbonat lagi untuk neutralisekan kita punya asid. Kepekatan asid kita punya makanan yang turun tu. Dan nak jadi ulcer dekat bawah tu pula. Ulcer dekat ulcer duodenum. Dan jadi inflammation dekat kita punya duodenum lagi. Kita punya usus tak boleh mengemut elok. Sebab dia perlukan jus empedu tu untuk nak trigger MMC, migrating motor complex. So banyak problem dia. Itulah ceritanya noh. Okey, Tuan Syarul, air gula ni boleh kan hilang stres ke? Boleh. Saya kurus tapi takut minum benda-benda je. Minum lah.
Air manis boleh kurangkan stres, bagi badan kita relax. Sebab tu dalam MBB kita tak kata, oh jangan ambil gula, bahaya apa semua ni. Sebab cerita dia, MBB ni dia lain daripada secara orang. Sebab masalah dia, macam orang makan produk ni, dia kena jadi sihat. Kalau tak sihat tu salah saya. Itu berat dia. Kalau macam ubat doktor kita makan, dia tak sihat, mampu pergi kat hang, terajang tepi je, faham? Saya kena bertanggungjawab. Sebab tu saya kena pastikan orang tu dapat result. So dari dulu, saya pun ikut konvensional punya style juga. Okey, jangan ambil gula. Bahaya gula ni apa semua. Orang tak ambil gula lagi teruk. Orang kena kencing manis tak ambil gula. Gula dia macam anak macam tu. Tapi bila saya introduce balik gula, okey pula. Orang ni boleh tidur. Orang ni boleh relax. Gula dia turun. Start dari situ. Kita study. Sebab tu kita praktikal. Kita bukan main sembang buku, cerita ni cari. Lepas tu buat. Tak jadi, tak apa. Ni masalah genetik aja ni. Tak boleh nak buat apa dah. Memang dilahirkan malang. Kita tak macam tu. Apa solusi bagi yang slow digestion? Solusi dia adalah, okey, untuk Zoom user, minta maaf nama Zoom user kan. Okey, untuk Zoom user, untuk orang yang ni masalah slow digestion ataupun mengalami dyspepsia ni, makan tak hadam ke apa semua ni, yang trigger jadi slow digestion ni adalah kalau badan kita dalam sympathetic dominance. Kita masuk mode fight or flight. Automatik kita akan kurangkan blood supply dengan nerve supply kepada kita punya digestion, menyebabkan kita jadi slow digestion lah. So kalau untuk nak bagi kita punya digestion tu okey, normal, kita kena masuk mode kita dalam parasympathetic. Parasympathetic ni baru kita mode rest and digest. Baru digestion kita jadi laju. So kalau untuk orang yang ada masalah SIBO, perut berangin apa semua, yang nak trigger dia masuk kepada sympathetic dominant fight or flight sebab masalah gas. Tu yang saya pesan. Minum air, urut bagi sendawa, pastikan tak ada gas lah. Urut bagi sendawa, urut bagi sendawa apa semua. Urut bagi sendawa. Lepas tu badan dia masuk relax, dia masuk sympathetic dominance, baru digestion tu jadi cantik. Macam tu cara dia. Macam tu lah saya nak buat tagline tu lah TikTok kan. Betul Abang Zizul, style tu. Okey, baik. So maknanya tak ada isu untuk saya minum jus gula, contoh carrot juice. Okey. Untuk carrot juice, problem dia kalau tak ada serat tau. Tak ada serat. Maksud dia ambil betul-betul pure gula fructose. Makan tu fresh orange, kalau tak ada serat, problem juga. Contoh macam pil fresh lah. Pil fresh yang jenis tak ada serat, dia buang serat apa semua kan. Okey. So cerita dia balik macam ni. Kalau cuba try Google tengok untuk buah-buahan dalam original state dia macam mana. Sebelum dia domesticated, sebelum dia jadi barang domestik ni. Sebelum dijinakkan. Buah-buah dia rupa pelik. Buah orange pun rupa pelik. Tak ada kalau orange macam kita ni. Even pisang pun tak ada rupa macam pisang kita sekarang ni. Okey. Bila dia dah domesticatedkan buah-buah ni untuk kita boleh produce terlampau banyak dan nak bagi orang sedap terus membeli, antara dia punya masalah dia akan reduce dia punya fiber, dia akan tingkatkan penghasilan fructose dia supaya benda tu sedap. Itu problem dengan buah-buah manis sekarang. Kita boleh tengok lah buah harum manis apa semua segala benda tu kan. Fiber dia kurang, gula dia cukup lah, manis melecah lah. Makan tu cari pasal lah. So kalau macam nak minum fresh orange ke apa semua, letak fiber lebih, campur dengan alfai ke sekarang, bau ngam. Fiber, case dia fiber saja, case fiber. Case ratio fiber dengan gula tak kena. Tu Syarul. Tapi kalau apa nak minum juga tu, kalau macam fresh orange tu, saya kata senang saja nak adjust gula ni. Kalau buat macam sirap tu ngam lah. Bubuk sirap, bubuk gula, lebih gula sikit dah manis melecah dah. Adjust kat situ je lah. Saya terus stop gula start dari ambil alfai, patutlah situ tak hilang sebab badan stres. Top up gula bagi relax, makan bagi kenyang. Makan bagi kenyang, makan bagi sedap, makan bagi puas. Tu baru MBB. Sekali kita bawa TikTok saya tu lah. 4 tanda ada sudah master MBB.
Tengok TikTok. Jangan lupa ni. Jangan lupa subscribe. Follow. Bagilah cukup 1,000. Bolehlah buat dapat gift nanti lah live kan. Betul lah. Oh dia ada syarat nak dapat gift kan? Dia kena ni dulu. Apa orang kata? Kena ada follower dekat 1,000 orang dulu baru boleh buat live. Penat dah ni nak melacur diri dekat TikTok ni kan. Apa melacurkan diri kan? Melacurkan diri. Dia ada ayam hutan 2 ekor kan. Dia lembat sedap ni. Dia sesuap nasi, saya terpaksa melacurkan diri di TikTok. Aduh. Dia nak hujan lah nak Penang ni. Ni apa Tuan Mio ni. Buat pandai what fruit vegetable look like before. Gambar buah-buahan dulu. Tu ada contoh. Tapi jangan letak sini. Tak apa letak je lah Tuan Mio. Tak kira orang lari pula live ni. Live ni kita pukul 1 dah. Boleh letak. Tengok. Okay, baik. So kita dah pukul 1 dah noh. Kita rasa habis dekat sini sajalah noh. So kalau macam biasa kalau ada apa-apa mesej saya lah. Tapi kalau saya tak reply tu mesej saya banyak-banyak kali ya noh. Okay, baik. Itu saya. Terima kasih Tuan Razman. Terima kasih Dr. Ed. Terima kasih Abang Zizul. Terima kasih semua yang hadir hari ini. Terima kasih semua. Okay, kita jumpa esok. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.